الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkati dan seterusnya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah Ta'ala masih memberi peluang pada kita, panjangkan kontrak kita lah, insyaAllah. Ada ulama' apabila kita ni dapat bangun tidur, kata dia ada 3 peluang. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi peluang pada kita untuk taubat pada dia, untuk bertaubat. Taubat ni perkara yang kena cepat, dia tak boleh tangguh. Itu paling tidak kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi peluang oleh Allah untuk dapat beristighfar ataupun untuk bertaubat kepadanya. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi peluang pada kita untuk kita dapat tambah ibadat. Umur ni tambah, patutnya ibadat tambah. Betul? Jadi bersyukurlah pada Allah, Allah Ta'ala beri kita dapat tambah ibadat. Dan kita kalau boleh dalam ibadat ni kita nak cari fadilat, nak cari kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Contohnya sembahyang utama, solat berjemaah, gitu. Makan kita nak sedap, gitu. Makan, kalau orang tanya makan apa tengah hari tadi, ataupun makan kambing, kan ada, kalau kambing bunyi macam banyak, bunyi kaya lah tak? Itu contoh. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala beri peluang untuk tambah ilmu. Tambah ilmu. Waktu sini Alhamdulillah lah, antara surau yang aktif dengan majlis ilmu. Saya pun malu kalau nak datang sini, sebab saya tengok latar yang Alhamdulillah bagus. Tahniah diucapkan pada jawatan kuasa lah. Adakan majlis ilmu, rugilah tak ambil bahagian, kan tu? Sebab tu kena pesan pada masyarakat sini, ambillah bahagian sebelum dibagi-bagikan, kan betul? Rugi ya? Sebab apabila dah mati, terputuslah segala amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang saleh. Mudah-mudahan kita dapat 3-3 tu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita pun pada adat tak lama dah akan ke sana, betul? Kita je duk rasa lambat lagi, betul? Hakikatnya tak lama dah. Semakin berusia kita, semakin doket lah, betul? Orang tanya umur berapa? 50. Umur berapa? 60. Dekat lah tu. Cuma kita ni dia khayalkan, dialpakan, dilalaikan oleh nafsu. Rasa macam Allah tu. Saya terima berita kematian sahabat ni boleh katakan tak minggu, tuan-tuan. Yang latest, sahabat saya, pengetua sekolah menengah
agama Kuala Abang di Dungu, Terengganu, sahabat baik saya. Marin dia senior saya lah masa belajar tu, meninggal baru ni. Nama dia Ustaz Mak Lazim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan jugalah siapa-siapa je lah, Allahumma ighfir lahu warhamhun wa'afihin wa'fu anhu. Apabila orang mati, doa dia 4. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masa hidup doa 8, dipanggil doa kehidupan. Dia kita baca waktu duduk antara 2 sujud tu, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa kehidupan. Kena tahu makna. Jangan orang tanya makna apa, entah yang dia tahu pagi ni nak makan apa. Ada makan pagi ni? Tak ada. Tak ada lagi sini. Ada lagi. Tak apalah. Saya semalam, balik semalam, saya pesan ke isteri saya nak makan roti canai. Sebab beli roti canai malam tadi, balik pada kuliah lebih kurang pukul balik. Saya kata, mana roti canai? Tu contoh. Lepas tu pukul 12 tu nak makan pula roti canai. Isteri saya kata, tak payah, esok-esok pula roti canai. Jadi tuan-tuan tak ada buat makanan pun, saya nak balik cepat nanti makan roti canai. Astagfirullahaladzim, mengarut ustaz ni. Muka surat apa tu Haji? Tuan tu kusuk 100? 110 insyaAllah. Jadi insyaAllah kita tengok kitab yang kita baca ni, muka surat 110. Tajuk dia berkaitan dengan sembahyang solat 4 rakaat selepas isyak, iaitu solat sunat ba'diyah. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya'a fi jama'atin wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja min al-masjid kana ka'adri lailatul qadr. Maknanya apa? Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar. Dia berkata, maksudnya dia yang meriwayatkan hadis ni. Ibnu Umar ni banyak, walaupun dia budak lagi waktu tu, tapi dia banyak berada dalam majlis Nabi SAW. Itu dia itu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang solat isyak secara berjemaah dan solat 4 rakaat selepasnya, yakni sembahyang sunat 4 rakaat selepasnya, sebelum dia keluar dari masjid. Masjid ni yakni tempat sujud. Surau ni pun dikategori masjid juga. Dalam orang Arab tak ada surau, dia semua masjid. Ini masjid ni. Masjid ni maksudnya tempat sujud. Adalah ia sama seperti pahala melakukannya pada Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, ada dalam Mu'jam Al-Kabir. Ini cerita besar tuan-tuan. Cerita hadis ni cerita besar, sebab yang menyampaikan hadis itu orang besar, betul? Kita orang kecil. Yang menyampaikan hadis itu orang besar, iaitu Nabi SAW. Sebut nama Nabi, selawat pada Nabi, Allah Ta'ala beri pahala bonus, beri 10 ganjaran. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Itu maknanya besar fadilat. Jadi kita ambil bahagian. Ni tiba-tiba tak apalah, ada kuliah, mari pula ustaz. Kau ustaz ni lah tempat lain. Itu. Jadi kita ambil bahagian. Kita ni dalam bab dunia lah, ambil bahagian. Ya Allah, kalau orang kata situ ada emas, kita pergi. Ada orang kata bukit tu ada emas, kita pergi. Pergi tu bukan terus jumpa. Kan ada emas ni kalau terus jumpa di kedai tuan-tuan. Itu pun jumpa tapi duit pula tak jumpa. Itu. Tak itu. Contohlah. Kalau pergi bukit lagilah emas. Itu. Tapi orang pergi ramai sebab apa? Sebab orang tahu nilai dia. Nilai dia. Tuan-tuan tak pernah beli emas kilo.
Sekilo Ustaz. Segram pun 300 tak. Betul Syekh? Emas ni dia ada nilai turun naik. Segram 300. Tu tak campur upah lagi tuan. Campur upah gitu gini 300 lebih. Saya tahulah sebab saya ni anak peniaga emas. Ayah saya marin, mak saya marin pernah meniaga emas. Sebab orang kampung saya ni terkenal dengan kampung token emas. Orang panggil penjual emas lah zaman dulu 80-an ni. Orang meniaga emas di kampung saya ni dia pergi ke rumah. Ala ni tak ada dah lah ni. Kalau gitu bahaya dulu. Dan ramai orang kampung saya yang menjadi peniaga emas lah. Mungkin sampai tahap jutawan pada orang kampung saya. Bukan saya, orang kampung saya. Tapi saya bangga lah atas nama kampung saya tu. Itu contoh. Orang cari tuan-tuan. Besarnya. Sebab apa? Sebab nilai dia. Tu nilai. Dan memanglah pakai emas ni nampak seri dia bagi orang perempuan. Orang lelaki apa dia? Berkedut mukanya waktu nak bayar. Itu. Tapi jangan buat begitu. Itu contoh. Kuliah ni live tak boleh ulas banyak sangat lah. Kok isteri saya dengar kata, sedap, bagus abang kuliah pagi tadi. Astagfirullahaladzim. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan ni, sesiapa yang solat isyak secara berjemaah, ada riwayat solat isyak berjemaah ni besar fadilat dia. Nabi sebut dalam satu hadis lain, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sembahyang isyak berjemaah seolah-olah dia solat separuh malam, solat sunat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla lailata kullah atau kama qala. Barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia sembahyang sepanjang malam. Jadi mudah-mudahan kita dapat fadilat ni. Kita dapatlah, sebab apa kita ni lemah tuan-tuan. Lemah ni kita lemah. Banding kita dengan ayam, kalau kita dahaga naik aja, ada. Kalau ada. Ayam dengan kita, kalau kita dengan lembu jangan cakap. Dengan singa lagi ya. Dengan harimau tengok tapak lagi dah. Gigi kebun tengok ada tapak rimau, balik. Isteri tanya kenapa balik? Ada tapak rimau. Dah rimau ada tak? Nak mati. Padahal tapak tu sebelah, 3 lagi tak ada. Lepas tu bini tanya dah ada berapa kaki? Se-je. Dia kan rimau kan ada 4 kaki, kenapa nampak se? Dia susuk 3 lagi. Lari takut. Lari balik. Allah Akbar. Takutnya ke rimau. So sebab tahu kalau kita kalah dengan rimau, kalah kita dengan harimau. Betul. Dengan harimau mainan takut. Betul. Itu contoh tadi tuan-tuan, betul tidak Allah alam. Itu contoh sahaja. Jadi itu tuan-tuan ni, dalam solat 4 rakaat yang ni selepasnya solat sunat sebelum dia keluar daripada masjid, maknanya sebelum keluar daripada masjid, adalah sama seperti pahala melakukannya pada Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Besarnya. Maknanya pahala Lailatul Qadar ini ada pada setiap hari, setiap malam. Lailatul Qadar setahun sekali je, iaitu pada malam, pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Lailatul Qadar ni. Bulan ni tak ada Lailatul Qadar, tapi pahala dia ada. Pahala dia ada. Maksudnya Allah Ta'ala beri pahala, fadilat pahala tu pada setiap malam. Contoh macam benda ke, orang tanya buatan mana? Buatan United Kingdom, tapi ada jual di Malaysia. Kita tak pergi sana, beli di Malaysia aja. Tapi itu contoh. Orang hari ni dia bangga dengan jenama Adidas, padahal bukan Adidas original pun. Dia bangga dengan jenama. Betul. Baju apa tu? Adidas. Berapa ringgit? 25 ringgit tu siap punya. Kalau original ratus. Saya pernah tengok baju Chelsea original 789 ringgit saya. Anak saya nak beli di kedai Al-Ihsan. Saya kata jangan belilah dik, kita beli tempat lain. Saya pun pergi beli kedai lain, harga RM9.99. Dia pakai main bola. Dia tak tahu masa tu dia kecil lagi, yang anak saya kecil. Padahal mana ada baju Chelsea saya kecil kan tu. Dia pakai juga. Elok je dia pakai. RM9.99.
Original punya baju 700 lebih. Saya tengok terkejut, 700 lebih. Tapi ada orang beli. Beli siapa jenama? Oh, rasa goh. Kita tak beli. Kamu sini tempat lain. Kita lama dah tak beli. Berapa? Berapa? Bukan orang sini tempat lain. Tapi saya pergi tempat lain, saya cakap itu kok. Sinilah tu. Bergerak tu ustaz dia. Beli kitab. Saja gurau tuan-tuan. Semalam ada satu seorang, dia suruh saya beli kitab. Ya malah saya suka beli. Ustaz, tolong cari lagi 5 buah kitab. Saya tak ada di kedai tu. Semalam saya pergi Mas Bukti, ada saya tengok kitab tu. Petang semalam saya pergi Mas Bukti, dia bercakap kata, Ustaz tak ada kitab tu Ustaz di Mas Bukti. Saya pun diam. Tapi betul mungkin yang lain dia pergi tu tak ada. Jadi saya tengok ada. Tak apalah, lain kali saya belilah untuk situ. Bukan kitab ni, kitab lain. Itu. Sekarang ni nak cari kitab agama ni payah. Kalau di sini di Mas Bukti tu adalah, insya-Allah. Itu. Tapi kalau tuan-tuan pergi cari ayam sana, memang tak jumpa lah kitab. Sebab dia kitab sebelah sini kan tu. Ustaz ni tu. Kita mah saja gurau tuan-tuan. Kat lain tak boleh bergurau sangat, sini boleh bergurau. Kat lain ustaz sebut topik saja, jangan gurau-gurau. Tajuk poligami jangan sebut. Ramai orang marah. Tapi sekarang ni tak boleh sebut sangat, takut kalah pilihan raya. Allahu Rabbi. Jadi itu tuan-tuan keterangan. Para ulama mengatakan mengerjakan solat sunat 4 rakaat selepas isyak ini tidak mutlak, mesti solat isyak berjemaah dan di dalam masjid. Itu. Maksudnya tak semestinya solat di masjid. Ataupun tak semestinya solat berjemaah. Ia boleh juga dilakukan di rumah. Ni. Atau tidak secara berjemaah berdasarkan keumuman hadis lain. Maksudnya rahmat Rasulullah ni, Rasulullah dia sebut dalam banyak keadaan. Sebab apa? Rasulullah ni rahmatan lil alamin. Itu rahmat. Jadi tak semestinya sembahyang di masjid, sembahyang di surau, ataupun tak semestinya sembahyang berjemaah. Sebab apa? Sebab ada dalam hadis lain Rasulullah sebut arba'un qabla zuhri ka'idlihinna ba'da al-isya' wa arba'un ba'da al-isya'i ka'idlihinna min lailatul qadr. Maksudnya hadis ini riwayat Imam At-Tabrani, 4 rakaat sebelum zuhur seperti sama pahala melakukannya selepas isyak, dan 4 rakaat yang dilakukan selepas solat isyak seperti sama pahala melakukannya pada Lailatul Qadar. Maksudnya pahala Lailatul Qadar ini ada pada siang hari dan ada pada malam hari. Siang hari iaitu sembahyang sunat zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat. Maksudnya sama pahala seperti sembahyang isyak. Dan 4 maksudnya seperti sama pahala seperti dan selepas isyak. Maksudnya begitu. Maknanya Allah Ta'ala beri kemudahan pada kita. Sebab pahala Lailatul Qadar ni ada setahun sekali ya. Lailatul Qadar tu ada setahun sekali. Itu pun bukan senang nak cari tuan-tuan, payah. Kan tu? Cari tak jumpa. Memanglah tak jumpa. Tidur pun, bangun tidur pun tak jumpa. Kita ni duk cari benda. Yang utamanya cari fadilat, cari kelebihan tu yang dijanjikan oleh Allah. Itu contoh. Sebab itu tuan-tuan, kita minta kita dapat 3 nikmat dalam beribadat ni. Yang pertama, rasa nak buat. Kalau mari perasaan rasa nak buat, macam rasa nak makan, rasa nak makan itik salai, pergi jalan pilah, rasa nak makan itik salai, alhamdulillah. Kalau suami rasa nak makan tu puan, jangan bimbang, tu tanda dia sihat lah tu. Tanda dia sihat. Kalau dia rasa nak minum, rasa nak makan, alhamdulillah, rasa nak sihat. Cuma tambah sikit perisa, bila abang rasa nak pergi surau, tu je lah. Bila abang ada rasa nak pergi solat berjemaah, bila abang tak ada rasa ke nak pergi kuliah, itu contoh. Tambah sikit lah, tapi tengok pula keadaan. Kalau dia marah tu jangan sebut lah. Jangan pula tanya, abang tak rasa ke nak poligami? Jangan tanya begitu. Itu soalan yang tidak perlu ditanya. Sebab kita tahu dah dia ada rasa, cuma tak ada peluang je. Tahu tu? Tak ada rasa langsung. Bergerak tu.
Jamaah muslimat saja gurau. Sebab orang datang sembahyang subuh ni orang hebat, dia tak mudah kecil hati, betul. Dia orang mari subuh-subuh ni, dia orang yang dianugerah. Kalau tentera macam apa ni komando mana letak dalam hutan tak payah bekalan, boleh makan apa saja jumpa makan. Tu contoh. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau waktu darurat boleh makan apa saja, betul. Katakan kita jatuh dalam lubang dalam lah, bomba pun tak tahu, orang pun baru cari, tiba-tiba jatuh babi, boleh makan tak? Boleh? Tak boleh. Janganlah terus makan, tunggu lapar dulu boleh makan ni. Tengok babi, boleh makan ni. Tak boleh, lapar dulu. Itu pun tengok siapa makan siapa dulu. Tonton babi makan orang tu, jangan main. Ini asal tengok babi, darurat ni boleh makan. Jangan begitu tuan-tuan. Tunggu lapar dulu boleh makan. Tak lapar nak makan macam mana, masih kenyang lagi. Tengah-tengah makan tiba-tiba bomba datang selamat, berhenti makan. Jangan pula ajak bomba sekali, berat tu. Contoh. Astagfirullahaladzim. Ada je ustaz ni. Tu dalam hadis mauquf. Mauquf ni maksudnya hadis yang apa nama ni disebut di sini kata hadis mauquf. Dia kata an Abdullah bin Amri bin al-As radhiyallahu anhuma qala man shalla arba'an ba'da al-isya'i kunna ka qadrihinna min lailatul qadr. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amru bin al-As. Tadi Abdullah bin Umar ni anak kepada Amru bin al-As. Dia berkata sesiapa yang ni Rasulullah qala man shalla, bukan Rasulullah, dia kata. Sebab hadis ni hadis mauquf. Mauquf ni hadis yang tak sampai pada Rasulullah. Kalau hadis marfu' sampai pada Rasulullah, mauquf ni dia sampai pada sahabat saja. Dia kata sesiapa yang solat 4 rakaat selepas isyak, solat 4 rakaat itu nilainya seperti 4 rakaat solat yang dilakukan pada Lailatul Qadar. Maksudnya nilai, mana nilai pahala tu. Lailatul Qadar pahala dia lebih pada 1000 bulan lah. Al-Fishahdin. Jadi itu 83 tahun lebih lah tuan-tuan. Itu jarang orang hidup 83 ni. Kalau dapat hidup 83 ni, kita kena ambil banyak lah pada dia tu, kebaikan dia. Sebab orang tua ni dia lebih pada kita dari segi amalan dia. Manakala orang muda dia tak ada dosa. Lepas tu kita tengok budak, kita tengok pada keadaan dia ni tak ada dosa pada kita lah. Kita tengok orang tua, dia lebih amalan daripada kita. Itu cara untuk selamat. Jangan tengok orang tua, dosa dia ni, jangan itu tak. Dan orang yang ada orang tua, kita mesti ambil manfaat, minta dia nasihat ke kita. Sebab dia lebih duluan makan garam daripada kita. Betul lah tu. Itu istilah orang Melayu tu, makan garam dulu tu umpama je. Nak beritahu dia tu lebih pengalaman daripada kita. Jadi ambil manfaat daripada mereka itu. Sebab mengambil manfaat ini sesuatu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Sebab tu Piramli buat filem banyak untuk kita ambil manfaat. Piramli dia buat filem Madu 3. Kita tak faham. Madu 3 tu dia nak beritahu susah. Poligami ni kalau tak kena cara, kan tu. Terpaksa menipu isteri. Islam tak suruh menipu, kan tu. Cuma dalam tu kekuatan dia, ada bapa mentua dia amat nisfu. Tapi kita tak ada bapa mentua macam tu ada. Ada Syekh? Boleh? Bapa mentua yang tak ada ada. Agak-agak dia boleh jadi macam amat nisfu. Agak-agak boleh. Tak boleh. Tu mentua tu imam. Dia imam kan? Mentua tu imam. Dan mentua dia pun imam juga. Tak boleh. Berat tu. Saya tak dapat tu. Bapa mentua saya meninggal tahun 2006 masa 2006 tak salah saya. Bapa mentua saya meninggal. Jadi sabarlah. Sabar. Tunggu akhirat pula tu. Sebab di akhirat nanti tu imam paling
Tok Imam ni paling-paling lekeh syurga dia. Luah dia antara Syam dengan Yaman tau. Bidadari 70,000. Tu Tok Imam tu. Paling biasa-biasa. Dah kalau Tok Imam, saya tahu ni muslimat. Yang cik hati. Muslimat pula akan jadi ketua. Bukan ketua pramugari, ketua bidadari. Di dalam syurga tak ada jealous dah ya. Jealousnya tak ada. Di dalam syurga tak ada cemburu. Cemburu tu di dunia. Dalam syurga tak ada cemburu. Tu. Jangan pula cemburu lah saya. Tak ada dalam syurga. Syurga ni tempat bersukaria. Tak ada ibadat dalam syurga. Jangan pula nanti dalam syurga saya nak sembahyang. Tak ada. Nak sembahyang masih hidup dia. Masih hidup. Masih hidup. Ni Allahu Akbar. Tu. Nak sembahyang masih hidup. Bila mati tak ada sembahyang dah. Bila mati orang sembahyang kita. Itu. Kan ada orang mati sembahyang diri dia sendiri. Alim dia tu sembahyang sendiri. Berat tu. Ada. Tuan-tuan pernah dengar orang mati dia sembahyang sendiri dah. Balik orang tuan-tuan. Tu. Jadi nak sembahyang sebelum mati. Sebab tu ada istilah sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Kan itu kan? Ada tak? Tapi kita tengok tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa tu sebab kita sakit. Kita tengok ayat sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Tengok ada apa-apa. Tahu hebel orang kata. Kalau kita tengok kata-kata semata-mata cik. Bila kita rasa begitu, kita ni Allah Ta'ala tak berilah pada kita rasa. Tapi kalau makan tak rasa apa-apa, bahaya tuan-tuan. Macam ada seorang suami tu dia komen isteri dia masak tak rasa apa-apa. Isteri dia telefon KKM, semua yang ambil. Sebab takut ada kesan COVID kata dia. Betul. Lepas tu kita tengok suatu benda tu rasa. Hidup lah tu. Ada contoh. Rasa ada kuliah, rasa nak dengar. Okey lah tu. Kuliah, mari pula ustaz. Berat tu. Orang yang diberi nikmat ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tu kita tengok pelik tak? Ada orang suka mengair. Tahu mengair? Bukan dapat ikan pun, tapi dia suka. Ada orang tu bini nak beranak pergi mengair berat tu. Bini dia sarat dah mengandung, pergi mengair lagi. Pergi mengair pun bukan balik ikan sangat. Pergi mengair sungai, balik ikan laut. Berat tu. Pergi mengair di sungai, balik ikan kembung. Mana ada ikan kembung dalam sungai? Tak pernah berlaku. Dia pergi mengair di sungai, balik ikan kembung. Isteri dia kata, Allah bang, ikan kembung ada dalam sungai. Bini dia peli, dia tak faham. Masak je lah, kata dia. Itu okey. Yang lagi dahsyat balik ikan sardin. Ikan sardin dan tin. Bini kata, Alhamdulillah sempat packing ni bang. Dia tak faham. Bini dia peli dia. Itu okey. Yang balik ikan kering lagi dahsyat, balik ikan kering. Ui bang, pergi satu malam dia sempat keringkan ikan. Tak faham. Nampak macam mana? Dia tak ada apa pada dia. Ui, mengair tuan-tuan jangan. Ada sahabat saya dalam kereta dia ada jorang je. Kita lah jorang je. Itu. Mengair. Ada jiran saya tu dia suka, anak dia suka mengair. Dia akan telefon saya, ustaz nak ikan. Saya tanya ikan apa kak? Tenggiri. Tak siakap kata dia. Tuan-tuan senyum. Betul. Ini betul ni dia. Baru ni. Siakap tu bagi. Besar juga siakap tu. Kalau makan kat kedai nanti 300 juga aku. Tak sampai lah 1,000. Yang 1,000 tu bukan salah siakak tu, salah siapa yang nak makan tu lah. Itu dia ikan tu besar. Lepas tu 7 tahun bela. Mahal. Tu mahalnya datang surau tak ambil kira. Betul. Betul. Ni viral lah. Pagi tak, tapi tak viral lah. Itu contoh. Tapi lah tu. Nampak macam mana orang ni hari ni dia suka viral. Tapi kita buat ibadat jangan suka viral tuan-tuan ya. Tu bimbang takut datang penyakit. Jangan pula malam-malam Alhamdulillah tulis dalam Facebook, aku dapat nikmat bertahajud pada malam ini. Tulis dalam Facebook ataupun buat status, tak payah. Allah tak ada tahu. Bimbang takut riak. Kalau pun dia kata saya tak apa ustaz, tak riak, dah riak lah tu. Kalau cakap macam tu, saya tak sombong ustaz, sombong lah tu. Tu ada ke orang dia cakap itu, saya tak sombong ustaz, saya tak riak, riak lah tu. Macam ada orang kata, saya bukan tak nak pergi surau ustaz sembahyang macam takut riak. Memang riak lah tu. Orang tu dah riak lah tu. Habis tu yang datang ni semua riak ni. Berat tu. Cakap tak pandai. Ada orang tu penyakit tu datang. Saya bukan tak nak pergi sembahyang berjemaah, takut riak. Lama lah tu.
13 tahun dah riak lagi. Lepas tu ada orang duduk dekat dengan surau, tak datang. Bukan sini tempat lain. Sampai imam tu habis gigi lah azan. Daripada hayya ala salah jadi hayya ala salah. Imam bila tu bagus azan tapi dah gigi tak ada, huruf sa pun dah hilang. Hayya ala salah. Dipandang kata, oh imam bila tu cukup-cukup lah, berhentilah azan, bagi orang lain pula. Sebab apa? Dah gigi hilang. Dia tak datang. Kita ni kalau kenduri orang tak jemput, kecil hati tak? Saya pun ni, tapi saya sekarang ni dah okey dah. Kalau orang tak jemput kenduri, suka. Sebab apa? Tak payah pergi. Tapi ramai orang jemput. Sehingga kau sampai di kedai tu, Ustaz, ingat Ustaz Saya kata, akak reminder lah. Sebab ni kau pakai kad macam tu je, tulis dalam handphone. Ustaz datang tu tak? Ada kalanya sekarang ni banyak kan saya pergi kenduri, isteri saya kata abang pergi dulu, jadi nak jaga penjarakan lah, nak jaga pun nak jaga tempat tu. Ada kalanya saya kalau orang tak jemput pun saya tak kecil hati lah sekarang. Apa sekarang orang buat kenduri 500 je paling banyak orang jemput lah, 500 orang. Kita kalau orang dulu lah, kalau tak jemput kenduri kecil hati kita. Kalau jiran kita buat kenduri tak jemput kita, kecil hati tak? Kecil hati tak? Kita duduk fikir parti sama. Parti sama. Ataupun paling tidak pun komponen lah. Walaupun itu hari nampak okey dah, sekarang ni lawan sama sendiri kan tu, contoh. Kan dah itu hari rasa macam tak apa sihat, cari obat, dalam ni nampak boleh berjalan dah. Boleh berjalan dah, hilang dah sakit kejap. Tapi tak tahu apa sakit balik. Memang tak sakit balik berat kan. Lepas tu tak ajak kita tanya bini. Yang dia tak ajak jemput tu, tengok kad kau ada dalam tu. Tak ada bang. Tu tengok kau ada jatuh dalam longkang. Tengok kau ada cerita pasal bunga, tak ada. Dalam WhatsApp pun tak ada. Tak ada. Rupanya orang tu tak buat kenduri besar-besar, jemput saudara mara dia je. Tu yang ramai mari. Kita kecil hati. Oh abang dengan dia tu tentera sekali tu, mari kecil hati. Tapi azan orang panggil tak mari, tak kecil hati pun, tak rasa apa-apa. Bukan sini, tempat lain. Tempat lain. Rasa tu penting, tak tahu. Rasa malu. Sebab tu al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu tuan-tuan. Okey tu. Rasa malu. Jangan tak rasa apa-apa. Ini rasa lain saja. Okey tu tuan-tuan ya. Jadi ini catatan dia. Saya tak baca sangat sebab saya tahu tuan-tuan ada kitab ni. Tuan-tuan balik rumah boleh baca. Satu rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul tu malam dah, tapi orang Melayu kita suka sebut malam Lailatul Qadar. Sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam. Boleh tak kita sembahyang 30,000 rakaat? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh, tak sempat. Bukan tak sempat, tak larat. 3 rakaat pun letih dah. Letih. Kita ni malas. Kita bukan tuan-tuan, termasuk saya lah. Jadi oleh itu dia kata mengerjakan 4 rakaat yang dikerjakan selepas solat isyak itu menyamai 120,000 rakaat solat yang dilakukan pada malam lain selain malam Lailatul Qadar. Itu maknanya catatan ni, maksudnya 1 rakaat pada nilai dia 30,000. Jadi maksudnya pada malam lain boleh buat 4 rakaat, 4 kali 3 lah, 120,000, 120,000. Ini catatan yang dikira, dihitung. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tak terhitung. Waktu kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu tak tahu rahmat Allah ni, nikmat Allah kita tak tahu. Wallahu a'lam. Okey, saya nak baca sikit lagi berkaitan dengan apa nama ni, membaca ni. Saya ambil daripada kitab ni. Nanti insya-Allah habis kitab ni, baca kitab ni pula. Kitab ni nipis je, iaitu membaca suratul Ikhlas. Ni membaca surah Al-Ikhlas yang terdiri daripada 4 ayat. Surah Ikhlas ni ada 4 ayat je ni, dan 47 huruf. Adalah amalan kecil berpahala besar. Selain setiap huruf sama nilai dengan 10 kebaikan, nilai surah Al-Ikhlas setara dengan 1/3 Al-Quran. Dia Quran itu tuan, baca tu dapat pahala. 1 huruf Quran tu Allah Ta'ala bagi 10 kebaikan.
Alif lam mim. Alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. 3 huruf tu. Satu huruf dapat 10. Jadi 30. Itu baca tu, baca tengok mushaf. Lain pula sebab tengok mushaf ni dapat pahala. Ada 3 benda percuma dapat pahala. Yang pertama tengok Quran, tengok mushaf. Yang kedua tengok wajah ibu bapa. Yang ketiga tengok Kaabah. Tengok Kaabah tu dapat pahala tu. Sebab tu orang yang pergi ke Masjidil Haram tu ada 120 kelebihan. Yang pertama pada tawaf dapat 60. Tawaf 7 pusingan tu dapat 60. Lepas tu berhenti tawaf, dia apa dia? Sembahyang sunat tawaf dapat 40. Sembahyang sunat tawaf. Selepas itu tengok Kaabah dapat 20, dapat 120. Lepas tu ulang lagi tawaf. Sebab itu kita nanti kalau kita boleh pergi Mekah, boleh buat umrah sekali je sekarang tuan-tuan. Jangan sekali je umrah, tak apa, banyakkan tawaf. Banyakkan tawaf. Sebab pada tawaf itu masuk Masjidil Haram tak ada sembahyang tahiyatul masjid tuan-tuan. Jangan kita buat alim, pergi-pergi Allahu Akbar. Sembahyang apa tu Pak? Tahiyatul masjid. Memang kau jahil tu. Tak ada. Masuk Masjidil Haram tawaf 7 pusingan, berlihat sejak sembahyang sunat. Afdalnya sembahyang sunat di Masjidil Haram ni belakang Maqam Ibrahim, setan dengan multazam kalau dapat. Lepas tu duduk tengok Kaabah, dah rehat sekejap, rasa nak tawaf balik. Ada contoh. Bersyukurlah siapa yang dapat pergi ke Masjidil Haram. Dan kita niat doa, minta-minta dapat pergi. Cabut ni. Nak baca mana? Sepek mata. Dah tak nampak, bukan tak nampak, tercabut. Allahu Akbar. Tu isi saya kata, jarang pakai sepek mata ni. Itu isi saya beki ni. Pergi kedai tu silap potong. Baca mana? Tak baca sikit lagi lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada para sahabat, apakah kamu tidak mampu membaca 1/3 Al-Quran pada malam hari? Nabi tanya. Hal ini memberatkan para sahabat. Mereka berkata, siapakah daripada kami yang mampu melakukannya, wahai Rasulullah? Mana sahabat kata, sahabat tanya Rasulullah, siapa mampu? Sahabat tanya tu bukan untuk dia saja, untuk kita sekali ya. Waktu sahabat tu tanya dah soalan pada Rasulullah untuk kita. Kita tak mampu, memang kita tak mampu. Sahabat Rasulullah tak mampu, kita petah lagi. Rasulullah mengatakan surah Al-Ikhlas adalah 1/3 Al-Quran. Baca. Mengapakah surah Al-Ikhlas setara dengan 1/3 Al-Quran? Sebab apa? Sebab dia kata sini Al-Quran meliputi 3 bahagian, iaitu yang pertama, dalam Quran tu ada tiga bahagian. Yang pertama kisah, pelajaran dan contoh tauladan. Yang kedua perintah, larangan, pahala dan seksa. Yang ketiga tauhid dan keikhlasan. Surah Al-Ikhlas mencakupi bahagian yang ketiga, iaitu yang ketiga. Oleh itu ia setara dengan 1/3 Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah menjadikan Al-Quran menjadi 3 bahagian, dan dia menjadikan surah Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, sebagai satu daripada 3 bahagian itu. Ini faham ya? Dalam Quran itu ada 3 bahagian. Yang pertama kisah, dia cerita tentang kisah, pelajaran dan contoh lah. Yang kedua perintah Allah, larangan Allah dan seksa. Yang ketiga berkaitan dengan tauhid dan keikhlasan. Suratul Ikhlas yang ketiga tu, mencakupi yang ketiga. Namun ada pula sebagian ulama yang menjelaskan pahala membaca suratul Ikhlas yang digandakan seperti 1/3 Al-Quran tidak dilipat gandakan. Dalam hadis yang lain ada menyebut orang yang membaca Qul huwallahu ahad sehingga selesai sebanyak 10 kali, Allah membangunkan untuknya sebuah surga di surga. Maksud apa ni? Tidak namun maksudnya itu pendapat sebahagian ulama tadi lah. Tapi yang ni dia kata dalam hadis lain baca Qul huwallahu 10 kali. Jadi kita boleh bacalah. Muslimat sambil masak dia baca Qul huwallahu 10 kali.
Lepas tu tiuplah lauk tu, tiuplah air tu supaya suami tak fikir lain-lain. Betul. Macam ada yang tanya saya, Ustaz, macam mana supaya suami ni, saya kata kacau air tu doa lah. Kacau air, dan kacau air tu lawan jam ya, lawan jam, jangan ikut jam, lawan jam. Macam tawaf lawan jam. Baca selawat, lepas tu tiup lah, tiup air tu, niat lah. Lepas tu ada yang tanya, nak ludah boleh Ustaz? Tak boleh, jangan ludah, tiup je. Lepas tu niat lah, minta suami aku ni sihat. Boleh, jangan ludah ingat tu, jangan ludah, tiup saja. Tapi kalau nak baca Qul Allah boleh, ambil panjang lah. Suami pernah tanya, awak buat apa tu lama sangat? Itu contoh, boleh. InsyaAllah saya rasa cukup lah sekadar tu. Sebab tu